pada asasnya bermula dengan orang kata dakwah kecil seperti orang syirik. Kemudian apabila datang sifat ekstrim itu sampai ada elemen menghalalkan darah. Dan antara komen yang dikeluarkan di Facebook di Melayu daripada Faizal Said, katanya salam, kenapa zaman ini kerap sangat Islam dikufur, ahli neraka sampai berani menghukum kufur pada para ulama mutabar. Dan Zaid Seni Halus katanya kalau zikir asma Allah pun kita sesat, itu masalah Datuk. Zikir itu amalan sunat wajib. Zikir itu amalan sunat je, bukan wajib. Dan kepada para penonton, jika ada sebarang komen, boleh tinggalkan berkenaan dengan isu ini. Dan soalan yang ketiga kita nak ajukan kepada Dr. Abdullah Jalil, di mana kita dapatkan sedikit penjelasan lah tentang realiti yang sedang berlaku hari ini. Dan tak nak kita boleh katakan kebanyakan sumber-sumber agama ni masyarakat hari ni terpaksa ambil atau mudah untuk mereka ambil dekat YouTube, dekat Facebook dan media sosial yang utamanya. Dan dari situ terlalu banyak perkara-perkara yang kadang-kadang mereka pun tak tahu daripada mana asal usulnya. Jadi kita nak dapatkan sedikit respon. Macam baru-baru ni ada satu sesi dialog, dan dalam sesi dialog itu kita boleh lihat sendiri dengan jelas bahawa berlaku peperangan media sosial antara umat Islam sendiri yang menuduh sana sesat, sini tak betul, itu dan sebagainya. Jadi adakah budaya sesat menyesatkan ini dan kafir mengkafirkan umat Islam ni dah jadi satu trend kepada generasi kita? Silakan. Baik, bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, yang saya hormati saudara Hakim dan yang saya hormati sahabat saya Dr. Wan Adli dan juga Dr. Hamidi. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan kita ini berada di dalam majlis ilmu yang memberi manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa sekarang ni ataupun kita lihat fenomena takfir ini semakin menjadi-jadi, dan seperti mana yang kita lihat khususnya di media sosial. Jadi kalau saya suka untuk perincikan dulu bagaimana ulama melihat. Memang golongan Khawarij ni pertama sekali disebut sebagai bid'ah yang pertama di dalam umat Islam. Bid'ah kafir mengkafir ni bid'ah yang pertama di dalam umat Islam. Yang kemudian ulama juga menyebut dia adalah bid'ah yang paling buruk, sehingga disebut sebagai syarrul khalqi wal khaliqah. Golongan yang bukan sahaja buruk i'tiqadnya tetapi buruk perbuatannya. Kerana seperti mana Dr. Hamid disebut, mereka sampai ke tahap membunuh. Cuma kalau kita lihat Khawarij di awal zaman ataupun di awal-awal dahulu, mereka mengkafirkan pertama sekali golongan yang mereka tuduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan kita tengok mereka menuduh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai golongan yang kufur kerana menubuhkan majlis tahkim. Dan ulama juga menyebut bahawa Khawarij di zaman-zaman awal itu mereka mengkafirkan pelaku maksiat, pelaku dosa besar khususnya. Jadi itu Khawarij zaman awal. Tetapi Khawarij di akhir zaman ini ataupun yang muncul, khususnya macam Dr. Hamid disebut, muncul Khawarij sebagai macam saya sebut pemuncak Khawarij yang membawa dan meluaskan skop mengkafirkan ini, sehingga mengkafirkan amalan-amalan yang dilakukan ataupun yang diperakukan oleh para ulama Islam. Bahkan mereka menjadikan isu-isu furu' sebagai isu usuluddin. Masalah tawasul ni masalah adab berdoa ataupun kaedah berdoa. Mereka menjadikan ia seolah-olah kaedah menyembah pula, ataupun mengiktikadkan ketuhanan kepada orang yang dibertawasulkan. Kemudian mengkafirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan sunat, bahkan amalan-amalan yang diperakukan oleh majoriti para ulama. Jadi mereka mula meluaskan skop kafir mengkafir tu. Kalau dulu kafir mengkafir tu pada pelaksanaan hukum dan juga pelaku dosa besar, kemudian
datangnya golongan Wahabi khususnya, mereka mula membawa naratif yang lebih luas lagi, naratif takfir lah, yang lebih luas lagi, sehingga kan mengkafirkan apa kita panggil amalan-amalan yang diterima oleh ulama empat mazhab. Dan mereka menggunakan istilah-istilah yang sangat buruk seperti kuburiyun, dan mereka kata kalau dulu syirik jahiliah itu apa kita panggil syirik jahiliah, bukan kita panggil, mereka lah yang panggil, kemudian mereka panggilkan ni syirik kuburiyah, dan mereka semakin berkembang, mereka semakin meluaskan apa kita panggil perkara yang dengannya jatuh takfir. Bahkan dalam banyak keadaan perkara bid'ah saja mereka hukumkan sebagai membawa kepada kekufuran dan sebagainya. Baik. Jadi apabila naratif takfir itu telah diluaskan, maka kita melihat semakin berkembang, maka sikap bermudah-mudah dalam kafir-mengkafir ini semakin menjadi-jadi. Dan kita boleh tengoklah kalangan para ulama cukup banyaklah berkenaan dengan teguran mereka terhadap golongan ini. Bahkan mereka golongan ini bukan sahaja dalam sejarah dia mengkafirkan, tapi menghalalkan darah, berperang dan sebagainya. Jadi itu sedikitlah latar belakang kenapa kita kata kenapa fenomena takfir akhir zaman ini semakin menjadi-jadi, kerana naratif pengkafiran tu dah diluaskan sampai kepada amalan-amalan sunat pun. Sampai kepada amalan-amalan khilafiyah pun telah dimasukkan dalam bab pengkafiran. Maka muncullah beberapa fenomena. Jadi yang pertama sekali saya sebut fenomena takfiri atas nama jihad dengan persenjataan. Ini memang muncul Wahabilah dulu, mula-mula dulu. Mereka mendakwa umat Islam di Mekah, Madinah dan kawasan sekitarnya, bahkan kerajaan Turki Osmaniyah, bahkan umat Islam di Syam, di Mesir, di Yaman, semuanya telah jatuh syirik. Kemudian mereka guna kononnya dakwaan jihad untuk memerangi golongan musyrikin, dan mereka menggunakan senjata, bahkan dalam sejarah mereka dibantu oleh pihak British. Jadi saya namakan ini sebagai fenomena takfiri atas nama jihad dengan persenjataan, yang kalau kita baca dia panggil sekarang ni Salafi Jihadi, golongan Salafi Jihadi. Daripada sanalah, daripada apa kita panggil naratif seperti inilah munculnya golongan-golongan seperti Al-Qaeda yang membawa konsep jihad kital terhadap golongan yang mereka kafirkan, tumbul Boko Haram, dan saya semua orang tahulah yang terbaru adalah ISIS. Jadi mereka ni fenomena takfiri atas nama jihad dengan persenjataan. Itu saya pertama. Okey, baik. Di Malaysia ni mungkin tak sampai ke tahap itu. Maksudnya di Malaysia ni memang ada golongan-golongan yang ditangkap. Saya terlibat juga dalam memberi diradikalisasi kepada golongan-golongan ini. Tapi di Malaysia ni dia ada kelebihan, iaitu akta senjata api ni sangat ketat. Akta senjata api di Malaysia sangat ketat. Jadi untuk mereka sampai fenomena takfir tu kepada fenomena takfir persenjataan dengan persenjataan tu, mungkin sukar kerana undang-undang senjata yang sangat ketat di Malaysia ni. Tapi tak mustahil kalau benda ni boleh berlaku, dan saya ni sempat apa kita panggil muzakarah dengan waktu proses deradikalisasi dengan orang yang pasang bom dekat Jambatan Kelang tu. Tapi nasib baik tak meletup. Jadi di Malaysia ni kalau kita tengok di akhir-akhir ni fenomena takfirinya banyak di media sosial. Jadi kalau kita tengok, kalau saya buat kajian lah, saya buat kajian tentang fenomena takfir di Malaysia, mula-mula banyak di kemuncak awal tu fenomena takfir yang banyak muncul di Malaysia ni adalah isu politik. Isu politik. Jadi apa kita panggil, saya orang Terengganu, lagilah saya tahu kisah-kisah bagaimana apa kita panggil ada orang tak nak makan sembelihan orang lain, ada orang menantu tak nak makan sembelihan pak mertuanya walaupun pak mertuanya ustaz, tak nak sembahyang di belakang orang yang dikafirkan. Kemudian apa kita panggil tak nak sembahyang di masjid yang inilah dituduh sebagai bukan apa kita panggil ialah orang yang telah dituduh dengan apa kita panggil kufur, seolah-olah kufur sekularisme dipanggil kan, kerana apa konon-kononnya menolak hukum Islam dan sebagainya. Jadi saya nampak di peringkat awal tu nampak banyak isu-isu politik. Tapi kemudian kita tengok datangnya naratif-naratif Wahabi ni, maka mulalah fenomena takfir di media sosial ni. Kita tengok dah mula mengkafirkan akidah sifat 20, bahkan dituduh akidah sifat 20 ni sebagai falsafah Yunani lah dan sebagainya.
Kemudian dikafirkan amalan-amalan umat Islam seperti dikatakan amalan tahlil ni sebagai amalan yang berasal daripada Hindu. Kemudian sekarang ni yang terbaru kita tengok trend yang banyak berlaku ialah mengkafirkan ulama-ulama tasawuf ataupun ulama-ulama Melayu dengan tuduhan kononnya mereka ni adalah golongan batiniyah. Ataupun golongan-golongan yang bahkan saya tengok ada orang yang sanggup menyesatkan Syekh ataupun Al-Imam Ibrahim Al-Qurani, satu orang ulama yang kalau kita tengok ulama Wahabi pun puji dia. Dan disebut dia antara 3 orang utama yang dianggap sebagai mujadid pada kurun yang ke-11, iaitu 3 orang antaranya Al-Imam As-Sirhindi, kemudian Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, kemudian itu kurun yang 1000, antaranya ialah Imam Ibrahim Al-Qurani. Dituduh sebagai penyebar batiniyah dan sebagainya. Kemudian ada juga golongan-golongan yang cuba kita panggil melawan gerakan takfir ini, tapi dia juga terlibat dengan sikap takfir sampai mentakfirkan golongan Wahabi ataupun mentakfirkan golongan Syiah. Kita tahulah Wahabi memang kafirkan Syiah, Syiah memang kafirkan Wahabi. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan golongan Wahabi, tidak mengkafirkan golongan Syiah. Jadi jangan sampai kita panggil orang yang nak menolak fahaman takfir ni jatuh ke lembah takfir, jangan sampai begitu. Jadi dan fenomena takfir di media sosial saya ada himpun juga. Jadi itu yang saya sebut. Pertama kita lihat masyarakat ada yang mengkafirkan perkara yang mereka tak faham pun. Ini contohnya mengkafirkan masalah tariqah lah, masalah rabitah lah, masalah martabat 7 lah, masalah wahdatul wujud, wahdatul syuhud dan sebagainya. Kalau ditanya apa yang kamu tahu tentang istilah-istilah ini, mungkin tak faham pun. Kalau faham pun mungkin salah faham. Jadi tak boleh masyarakat tak boleh mengkafirkan perkara yang mereka salah faham ataupun yang mereka tidak faham. Sepatutnya kita akan tengok nanti masyarakat kena ambil sikap berhati-hati, jangan memainkan peranan qadhi. Kemudian kita tengok ada yang mengkafirkan tanpa bukti yang kukuh, dengan sumber-sumber yang tidak sahih, yang tidak tepat nak dinisbahkan kepada orang tersebut. Bahkan la yuqda ala ghaibin, kaedah dalam fiqh kan tidak boleh dihukumkan ke atas tubuh yang tidak hadir dalam majlis penghakiman. Sebab pengkafiran secara muayyan ataupun pengkafiran secara individu yang tertentu ni dia qada, dia bab penghakiman, dia bukan bab ta'lim, dia bukan bab mengajar, dia bab qada. Bab qada ni ialah dia milik qadhi. Dia milik qadhi. Kemudian orang dah wafat, ulama dah wafat, dan dikafirkan pula tubuh badannya. Sepatutnya kalau yang nak dibincangkan adalah pada pemikiran yang dinisbahkan kepadanya. Tak boleh tubuh badan orang tu dah meninggal dunia, dah wafat, bahkan wafat beratus tahun dah pun. Jadi tak boleh menghukum kepada orang yang tidak boleh membela dirinya. Dan kalau dia masih hidup, kena panggil. Ni ada kes berlaku, dihukumkan sesat tapi tak dipanggil untuk bela diri. Kemudian sekarang ni ada juga kita panggil fenomena takfir secara beramai-ramai. Dikafirkannya seluruh kumpulan. Dikafirkannya seluruh kumpulan ataupun jemaah yang dia tak bersetuju dengannya. Bahkan yang paling menakutkan bagi saya lah, fenomena takfir ni, bagi saya tutup dengan ini, di media sosial ni, takfir ulama. Mengkafirkan para ulama. Bagi saya ni memang jalan menuju pada ekstremisme lah. Menuju pada ekstremisme, kerana kalau dah di ulama yang dah dikafirkan, habislah. Maka yang lain-lain lagi akan mudah untuk dikafirkan. Dan kita tengok mereka ni ada kumpulan, mereka ni ada cyber trooping, mereka ada naratif dan mereka akan ulang. Sebab tu saya pesan pada di sini dah semua saya tutup, minta maaf, berhati-hati dengan media sosial. Berhati-hati dengan media sosial. Di sana ada macam-macam lah perkara yang bermanfaat, tapi kadang-kadang di sana ada naratif golongan-golongan tertentu yang cuba menggunakan ini sebagai platform. Tak kira lah golongan liberal ke, golongan ekstrim ke, kena hati-hati. Para masyarakat di luar sana, jangan sampai terpengaruh dengan gerakan naratif di media sosial yang ekstrim ataupun liberal. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Jalil. Jadi sebelum kita memasuki pusingan kedua, ada beberapa komen penonton yang kita akan bacakan dan mungkin boleh disentuh sedikit oleh para panelis sebentar lagi.
seperti daripada Adib Faris, apa peranan Kementerian Pendidikan dalam memperhalusi isu yang mana sering kali dikafirkan oleh golongan Wahabi dan daripada Pok Wahab. Mohon Ustaz Dr. Abdul Jalil mohon pandangan sekiranya fahaman-fahaman radikal atau takfiri ini menular dalam kalangan penjawat awam yang menjaga keselamatan negara, dan saranan kepada bahagian-bahagian tertentu untuk saringan sebelum mengambil mereka bekerja dalam bidang keselamatan. Apa pandangan berhubung dengan peristiwa Mamali, daripada Andy Utara katanya Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Yang ni daripada Syiful, Tok Seluruh Ulama Kelantan dituduh bersuluk seperti okey.